Hari ini kita akan belajar tentang unsur dan bahan. Yes, semua benda dekat sekeliling kita adalah terdiri daripada unsur-unsur. Cuma ada beza bila kita nak panggil dia sebagai unsur, bila kita nak panggil dia sebagai sebatian. So, apa beza unsur dengan sebatian? Itu awak kena tahulah. Sebab unsur ni satu sahaja. Satu jenis sahaja. Contoh, kalau oksigen. Oksigen dengan oksigen, gas oksigen. Okey, kita still boleh panggil dia sebagai unsur. Sebab dia terdiri daripada benda yang sama. Unsur sama. Atom tu pun unsur juga. Tapi kalau sebatian ni sesuatu yang dah dicampurkan. Contoh macam kita boleh panggil sebatian macam air. Air ada H2O, ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Itu kita panggil dia sebagai sebatian. Okey, so kita tengok dulu. Nanti nota ni cikgu letak dalam Google Classroom So asas jirim. Asas jirim kita ada 3. Atom, molekul, ion. Unsur terdiri daripada atom. Atom tu satu saja, benda bulat. Benda bulat. Okey, awak bayangkan kalau benda ni bulat. Okey. So so ini adalah atom. Kalau molekul pula, molekul adalah gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. So maksudnya sini satu atom, sini lagi satu atom. So dia bergabung secara kimia. So jadilah molekul. Okey. So ini adalah sotong cikgu. Tak ada kerja. Okey. Dengar suara cikgu kan? Dengar cikgu. Okey, so nampak beza atom dengan molekul. Atom satu saja. Kalau molekul, dia lebih daripada satu. Dia gabungan. Sotong A, sotong B bergabung, jadilah molekul. Okey, so lebih daripada satu atom. Kalau ion pula, dia mesti ada charge. Ion, dia mesti ada charge. Cikgu ambil laser pointer lah. Okey. Kalau ion, dia mesti ada charge. Charge ada 2 jenis, positif dengan negatif. Dan positif dan negatif, dia akan bergabung. Sentiasa akan tertarik antara satu sama lain dan dia boleh membentuk sebatian ion. Ion ni terhasil apabila satu derma, satu terima. Kalau derma elektron, maksudnya dia akan jadi ion positif. Kalau dia terima elektron, dia akan jadi ion negatif. Itu adalah asas. Atom, molekul, ion. Atom satu sahaja. Molekul gabungan. Ion bila dia dah derma ataupun terima elektron. Ion ni charge. Dia bercharge. Sama ada positif ataupun negatif. Okey. Bahan atom. Kalau bahan yang terdiri daripada atom, maksudnya dia saja. Tak ada benda lain. Contoh macam emas. Emas. Saja nak tunjuk. Okey, cincin. Cincin emas macam ni kan? Okey. So, ini terdiri daripada atom yang sama. So, bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. Bukan molekul, bukan ion. Biasanya logam. Okey. Logam sahaja. Tak ada campuran benda lain. Okey. Semua unsur logam dan juga gas nadir. Gas nadir ni yang kumpulan 18. Kumpulan 18 bermaksud kumpulan ni dia stabil, dia tak berkongsi dengan benda lain. Dia tak berkongsi, dia tak membentuk ikatan. Okey, yes. Dia wujud dalam bentuk atom. So, atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur. Okey. Di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan gas. Kalau gas, atom dia jauh-jauh. Kalau dalam keadaan pepejal, atom dia rapat-rapat. Okey. So, ini atom emas. Nampak tak kat sini? Mana? Kalau atom emas dalam keadaan pepejal, dia rapat-rapat. Okey. Kalau dalam keadaan gas, atom dia jauh-jauh. Jauh-jauh. Okey, yang ini dia sama je macam yang kita belajar sebelum ni. Kalau dalam keadaan pepejal, rapat-rapat.
Kalau dalam keadaan cecair, jarak-jarak sikit. Kalau dalam keadaan gas, dia jauh. Okay, next. Imbas kembali. So, dalam atom ada apa? Dalam atom ada 3 benda utama. Elektron, proton, neutron. Elektron negatif, proton positif, neutron neutral. Ulang balik. Tak dengar suara pun. Elektron negatif, proton positif, neutron neutral. So mesti ada 3 ni. Okey, so siapa yang tulis terima kasih. Dia nak senang ingat. Proton P positif, neutron N neutral. Elektron negatif. Ingat dua je, proton positif, neutron negatif. Neutron negatif. Neutral. Nasib baik betul kan? Neutron neutral. Elektron tu yang negatif. Okey, so ini adalah tiga subatom utama dalam atom. Dalam atom ada subatom. Subatom tu apa? 3 ni lah. Elektron, proton, neutron. Next. Bahan molekul. Macam tadi bahan molekul kita tahu dia gabungan. Gabungan 2 ataupun lebih atom secara kimia. Sama ada sama ataupun berbeza. Kalau sama, contoh macam gas oksigen, gas klorin. Gas oksigen, 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 gas oksigen. Gas klorin, 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 gas klorin. Okey, itu kalau sama. Kalau yang berbeza, contoh macam air, H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Bergabung. Okey, so dia jadi molekul. Karbon dioksida. Karbon dioksida selalunya, mana pen cikgu? Karbon dioksida, kita tulis dia sebagai Ca, mana pen ni? Okey, kita tulis sebagai CO2. Bermaksud dalam satu molekul karbon dioksida ada 1 karbon, ada 2 oksigen. Okey, so kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Yes, dia wujud dalam bentuk molekul lah yang bukan logam. Biasanya kalau yang logam, dia dalam bentuk atom. Tapi kalau logam bergabung dengan bukan logam, dia akan membentuk sebatian ion. Sekejap lagi kita tengok. Tindak balas unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Bukan logam, okey. Bukan logam dengan bukan logam, okey, kita akan membentuk molekul. Tetapi kalau bukan logam tambah dengan logam, dengan logam kita akan membentuk ion, sebatian. Sebatian ion. Sebatian molekul. Bukan logam membentuk sebatian molekul. Bukan logam tambah dengan logam sebatian ion. Mana sebatian ion kita? Ini contohlah. Oksigen, air. Okey, kalau ion pula dia ada cas positif dengan negatif. Sebenarnya cas positif dengan negatif dalam bahan ion itulah yang menguatkan ikatan antara bahan ion yang membuatkan dia punya dia punya takat lebur jadi sangat-sangat tinggi. Cikgu nak tanya, korang tahu tak takat lebur untuk garam berapa? Nampak macam garam tu senang je taruh dalam air larut. Tapi kalau kita tak letak dalam air, kita panaskan dia, suhu sampai berapa baru dia boleh cair? 100. Siapa tahu? Lebih. Berapa? 100. 100. No. 120. No. Google. Cuba Google. Cikgu bagi masa 1 minit, Google. Tulis takat lebur garam.
ataupun takat lebur natrium klorida. Berapa? Takat lebur natrium klorida. Cari, 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 cari. Cepat cikgu tunggu. Cantik tak topi cikgu? Okey, cepat. Google, Google. Yes. 81. Bukan 81, 801. 801 darjah Celsius. Sangat-sangat tinggi. 800 lebih tau. Takat didih dia. Takat didih pula. Takat lebur dia. Sorry. So, takat lebur dia tinggi. Sebab ada ikatan ionik. Sebab ada ion. Ion positif, ion negatif. Dia tertarik antara satu sama lain. Sebab tu dia punya takat lebur tinggi. Berbanding. Tak apa. Cikgu pun banyak kali silap sebut. Okey, sebab tu takat lebur untuk bahan ion biasanya lebih tinggi berbanding dengan takat lebur untuk bahan molekul biasa. Dan lagi satu, bahan ion dia boleh kebanyakan dia boleh larut dalam air. Sebab dalam air ada ion lain. So bila ion kita letak dalam contoh kita punya bahan ion ni ada positif dengan negatif. Bila kita letak dalam air tu ada ion positif dengan negatif juga. So dia orang senang terpecah dan melarut dalam air. Lebih kurang macam itulah. Okey. So bahan ion terbentuk daripada tindak balas unsur logam. Nampak? Logam dengan bukan logam. Syarat dia kalau awak nampak satu logam, satu bukan logam. Okey. Itu adalah bahan ion. So bahan ion dia ada ion positif, ion negatif. Mesti ada positif dengan negatif. Barulah tertarik antara satu sama lain. Ibarat macam lelaki dengan perempuan. Dia mesti bertentangan. Barulah tertarik antara satu sama lain. Betul tak? You jangan tertarik antara sesama jantina. Bahaya. Jeng, jeng, jeng. Okey. So Contoh yang paling biasa adalah natrium klorida. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain macam natrium sulfat, kalium nitrate. Banyak. Tu contoh yang biasa tu. Apa dia? Pasir. Pasir pun sama juga ion. Tengok dia punya dia punya persamaan. Kalau pasir kau tak silap cikgu apa ya? Cikgu tak ingat lah pasir tu. Cuma pasir silicon dioxide kalau tak silap cikgu lah. Tapi kena cari balik. Cikgu tak confirm. Tapi kalau awak tengok dalam tu ada logam dengan bukan logam, okey. So dia adalah ion. Next, kita tengok kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Bentuk atom boleh, molekul boleh, ion pun boleh. Sebenarnya kan, cikgu pernah tampak benda yang sama, gambar rajah ni dalam buku tingkatan 1 tau. Ya, buku tingkatan 1. Okey, unsur ferrum. Contoh unsur ferrum yang biasa tak berkarat, belum berkarat lagi, dia dalam keadaan atom tau. Tetapi bila dah berkarat, maksudnya dia dah teroksida, sesuatu dah berlaku kepada dia. Okey, so dia menjadi ion. Ferrum, dia jadi ferrum ion. So bila dah jadi ferrum ion, itulah karat tu. Ferrum ion dia ferrum oksida. Dia dah jadi ion. Dah ada ferrum bercas positif. Yang negatif tu oksida, oksigen. Oksigen ion. Bukan oksigen ion, ion oksida. Ion oksida ni berasal daripada oksigen. Dia teroksida. Unsur ferrum. Kemudian unsur hidrogen. Unsur hidrogen dalam bentuk ion dalam jus limau. Sebenarnya unsur hidrogen dalam air jus limau tu adalah asid. Jus limau berasid. Bila berasid, dia ada ion hidroksida. H+. Ion hidroksida. So itulah sebenarnya asid. And then unsur hidrogen dalam gas, dia wujud sebagai molekul. Dia H
satu. So unsur hidrogen dia boleh wujud dalam keadaan ion, dia boleh wujud dalam keadaan molekul. Tengok keadaan dia dekat mana. Kalau dalam air sebagai asid, dia adalah ion hidrogen. Kalau H2, okey, ada dua H macam ni, dia bergabung, okey, itu adalah molekul. Jadual berkala unsur moden. Okey. So kita tengok jadual berkala pula. Kejap lagi cikgu akan tunjuk satu apps yang ada jadual berkala. Semua maklumat pasal jadual berkala ada dalam tu. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahulah jadual berkala tu apa. Kejap cikgu nak tunjuk. Tu jatuh. Cikgu ada ni tau. So ini sebenarnya jadual berkala cikgu. Dia barang hiasan tapi jadual berkala lah. Cuma awak tak nampak sebab dia clear. Dia clear macam ni. Ini jadual berkala. So dekat jadual berkala ni, apa yang ada? Jadual berkala, dia ada kumpulan, dia ada kala. Yang menegak pula. Yang melintang macam ni, okey. Yang itu kita panggil dia sebagai kumpulan. Kalau, sekejap macam mana? Next. Okey. Okey. Terus menegak dalam jadual berkala unsur kita sebut sebagai kumpulan. Kita ada kumpulan 1 sampai kumpulan 18. Kumpulan 1 dia adalah logam alkali kecuali hidrogen. Kumpulan 2 logam alkali bumi. And then sampailah 18 kita ada gas nadir. Dan 17 kita ada halogen. Kalau kita tengok kat sini, kita ada warna kuning ni. Okey. Ni kuning tu semua adalah logam. Separuh logam. Dan kalau biru bukan logam. Itu kumpulan. Kalau pula yang ke bawah. So, kala merujuk kepada unsur disusun dalam baris mengufuk terdapat 7 kala. So, kala 1, kala 2, sekejap mana? Okey, cikgu ambil. Kita ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6, kala 7. Ada 7 kala semuanya. Okey, tapi biasanya yang kita belajar kala 1, 2, 3, 4. Itu je, yang bawah-bawah tu tak ada. Jarang. Okey. So, dekat bahagian bawah pula, kita ada sirilantanida dan juga actanida. So, yang ini ada unsur nombor proton daripada 57 sampai 71, 89 sampai 103. So, yang ini dia letak secara berasingan. So, yang ini sebenarnya dia special sikit. Sebab tu dia bawa ke bawah. Next. Okay, so ini jadual berkala moden. Sebenarnya kan jadual berkala moden yang bahagian kelabu ni, untuk yang terbaru, dia dah ada nama tau. Kejap cikgu stop sharing kat sini. Cikgu share dekat endpoint. Share screen. Start sharing. Okay. Kat mana? Habislah, korang nampaklah semua apa yang dekat desktop handset cikgu. Mana jadual berkala ni? Cikgu taruh dalam. Okey, ni dalam ni. Ni predictable ni. Sekejap escape dulu. So, kalau awak nak download, awak boleh je pergi dekat Play Store and then type predictable. Okey, so dekat predictable ni kan, semua jadual berkala unsur ada, and then yang tadi kan yang kala kelabu tadi kan. Sekejap, cikgu buat macam ni lah. Okey, yang kala kelabu tadi sebenarnya dah ada dah. Orang dah jumpa dah benda tu. Ni. Yang NH, FL, MC, LV, TS dengan OG, organoson. And then, semua benda ni dia ada maklumat dia. Contoh kalau yang ni kan, aurum. Aurum ni sebenarnya emas, AU. Semua maklumat ada. Siapa yang jumpa. Harga per gram pun ada juga. 100 gram bersamaan dengan 6,279 USD. Mahal ke emas? Okey, semua ada
So ini dia punya gambar rajahnya. So unsur aurum, dia punya elektron dia banyak tau. Elektron dia 79, proton dia pun 79. Jadi dia punya ni besar. Kalau macam kita tengok unsur yang kecil, contoh unsur yang kecil macam hidrogen. Hidrogen dia cuma ada satu proton saja. Macam ni je. Nampak tak? Proton dekat tengah, yang berpusing tu, itu dia punya elektron. So, siapa yang baru masuk, isi attendance ya. Okay. Korang nak tengok unsur apa? Ada kobalt, nikel. Nikel macam ni gambar dia. Tapi cikgu pernah buat projek guna nikel. Dia in form of powder ada juga. Dia punya bentuk. And then aurum, mercury, apa ya? Argentum. Ini silver. Okay. Silver discovered by, dia tak ada tahun discovered. Argentum dia besar sikit. Elektron dia lagi banyak. Sebenarnya, kala tadi kita boleh tahu dengan mengira berapa banyak elektron yang ada pada, berapa banyak petala yang ada. Contoh macam kalau yang ini, cikgu tak boleh nak zoom Dekat sini boleh kira dari tengah, 1, 2, 3, 4. And then ada 5, kata saya cikgu. Ada 5 petala yang ada elektron. Bermaksud dia ada pada kala kelima. Macam tu. Okay. Next, kita patah balik kepada, sekejap ini cikgu stop share dulu. Patah balik kepada slide 8. Stop sharing. Okay. So, jadual berkala moden. Jadual berkala moden. Okay. Prinsip susunan dalam jadual berkala moden. Kalau perasan tadi, dia susun. Sebenarnya, jadual berkala ni dia susun berdasarkan nombor proton. So, mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah. So, maksudnya daripada kiri ke kanan, nombor proton dia semakin bertambah. Dari atas ke bawah, nombor proton dia pun semakin bertambah. Okey, nombor proton ditarikkan sebagai bilangan proton yang terdapat dalam nukleus satu atom. Proton ni dia ada kat tengah-tengah. Proton, neutron, dia ada kat tengah-tengah atom tu. Elektron pula yang mengelilingi. Yang dekat sekeliling tadi awak nampak yang bergerak, okey, itu elektron. Kat tengah-tengah ada proton dengan neutron. Next, susunan elektron unsur. Okey. So, bagi atom neutral, bilangan proton dengan elektron dia sama. So, proton sama dengan elektron. Okey, itu kalau unsur dia neutral. Tak ada charge. Dia punya proton sama dengan elektron. Elektron mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Yang ini adalah dia punya petala. Yang bulat-bulat kat luar ni adalah elektron. Kat tengah ni kita ada proton. Yang ini pula neutron. Proton, neutron kat tengah-tengah. Elektron dekat keliling. Susunan dia pula, kalau kita nak susun, susunan elektron, kita tengok. Petala yang pertama boleh masuk 2 sahaja, tulis 2. Petala yang kedua boleh masuk paling banyak 8. So dia tulis 8. And then, petala yang seterusnya, tinggal 1. Ini sebab sodium ada, sodium ni bahasa Inggeris ni, natrium ni. Okay.
Okey, sebab natrium ada 8, 9, 10, 11. Natrium ada 11 proton. Bila proton 11, elektron dia pun 11. Bila kita nak susun, kita susun 2, 8, 8. Tapi sebenarnya tak payahlah tutup 8 sebab kat sini ada 11 je. Kita letaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masuklah petala yang seterusnya. Contoh, kalau kita nak lukis susunan elektron untuk magnesium. Cikgu bagi magnesium lah. Okey, magnesium dia punya proton. Proton magnesium berapa ni? Proton magnesium ada 12. Proton magnesium ada 12. Kalau kita nak susun 12, petala pertama boleh masuk 2. Petala yang kedua boleh masuk 8. Petala yang ketiga, berapa tinggal ni? 2, 8. Okey, 2 cukup 12. Petala ketiga pun boleh masuk sampai 8. Tapi dia punya protonnya ada 12 saja. Jadi dia 2, 8, 2. Bila kita nak lukis, kita lukis yang last kali ni mesti ada ada 2. Tak dapat letak lukis jauh-jauh pun boleh. Okay. Next. Elektron memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Kita nak isi, kita letak yang paling dalam dulu. Kalau nak sembahyang dapatkan soft, kita masuk soft depan dulu. Jangan duduk kat belakang. Tapi ramai yang suka duduk belakang kan. Okey. So kalau nak letak elektron, kita susun yang paling dekat dengan nukleus dulu. So elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. So maksudnya kita penuhkan soft depan dulu, lepas tu dah penuh baru masuk soft kedua, baru masuk soft yang ketiga. Macam tu. Okey. Petala pertama 2 elektron. So yang ini kalau kita nak isi. Kita nak isi petala pertama boleh masuk 2 paling banyak. Sebab petala pertama ni kecil. So boleh masuk 2 je. Petala kedua boleh masuk sekurang-kurangnya 8. Petala ketiga dia besar lagi, boleh masuk paling banyak 18. Okey. Contoh sulfur. Sulfur ada 16 proton. Bila 16 proton, maksudnya elektron dia pun 16 juga. So bila 16, 2 dah masuk kat pertama. So 2 dah masuk yang pertama. Kemudian 8 dah masuk dekat petala yang kedua. Lagi berapa? 6. 6 dekat petala yang last sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Next. Susunan elektron duplet, susunan elektron oktet. Okey. So ini untuk kumpulan 18. Kumpulan 18 dia stabil sebab dia dah memenuhi syarat duplet ataupun oktet. Maksudnya petala tu stabil, atom tu stabil bila elektron pada petala luarnya sama ada 2 ataupun 8. Kalau tak cukup, itulah nanti yang boleh jadi derma ataupun terima. Nak bagi stabil, derma elektron ataupun terima elektron. So bila dah derma elektron dan terima elektron, dia akan jadi ion. Sebab dia bercas. Okey. Susunan elektron duplet maksudnya petala paling luar dia mesti ada 2. Sebenarnya untuk susunan elektron duplet, untuk atom yang kecil saja. Untuk hidrogen, helium. Itu saja. Kalau susunan elektron oktet, okey, ini boleh apply untuk unsur-unsur yang lain. Sebab unsur-unsur yang lain dia dah besar dah struktur dia. So susunan elektron oktet dekat bahagian luar mesti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kena cukup 8. Itu oktet. Oktet 8, duplet 2. Oktet 8, duplet 2. Okey.
Ini pula pembentukan ion positif dengan negatif. Okey. So, kalau nak bagi stabil, dia kena cukup oktet ataupun duplet. Jadi, dekat sini, dia boleh derma ataupun terima elektron. So, bila derma terima elektron, dia akan jadi positif ion ataupun negatif ion. Okey. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tak stabil sebab tak cukup. So, maka atom akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil dengan menderma ataupun menerima elektron. Supaya cukup dia punya elektron dekat petala luar tadi. Ion positif, ion negatif. Okey. So, apabila atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas. Kita sebut dia sebagai ion. So, ion positif terbentuk apabila unsur logam menderma elektron. Ingat balik, elektron negatif, proton positif, neutron neutral. So, bila dia derma elektron, elektron ni sesuatu yang bercas negatif, subatom bercas negatif. So, bila dia dah derma keluar, unsur tadi, dia jadi lebih positif sebab dia dah buang satu benda yang negatif dalam diri dia. Dia ibarat macam awak dan membuang. You dah left out something yang negatif dalam you punya mind. Okay, you will become more positive. Tak gitu. Okay, so maksudnya bila kita dah buang sesuatu yang negatif, okay, dia akan jadi positif lah. So ion positif akan terbentuk bila dia dah derma elektron dia. Dia dah buang elektron dia satu. Okay, contohnya macam atom natrium tadi. Atom natrium tadi dekat petala paling luar dia. Mana jap cikgu lukis lah. Natrium tadi Na. Okay. Petala yang pertama ada 2. Petala yang kedua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala yang ketiga ada 1. So, dia nak petala paling luar cukup 8. Apa yang dia buat? Dia pergi buang 1. Dia derma 1 elektron ni. So, bila dia derma 1 elektron, natrium ni tinggallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggallah 10 dia punya elektron. Proton dia masih lagi 11. Tapi dia punya elektron dia dah tinggal 10. Proton dia lebih, positif lebih, negatif dia kurang. So, dia akan jadi ion positif. Macam tu. Kalau ion negatif pula, bila dia terima elektron. Terima elektron ni biasanya macam untuk kumpulan 17. Cikgu ambil. Fluorin. Okey, contoh cikgu ambil unsur fluorin. Okey, untuk unsur fluorin ada 9. Fluorin, okey. Fluorin dia punya proton dia ada 9. So maksudnya petala yang pertama ada 2. 1, 2. Petala yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petala yang keduanya ada 7. Tak cukup 8. Macam mana nak bagi cukup? Dia ambil 1 elektron daripada luar. So, elektron masuk dalam dia. Bila elektron dah masuk, elektron yang asal 9 tambah 1 jadi 10. Elektron dah jadi 10. Maksudnya dia dah terlebih negatif. So, betul tak? Bila dah terlebih negatif, dia akan jadi, cikgu nak ke mana? Cikgu ke bawah Okey, so fluorin tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia dah terlebih elektron 1 daripada proton dia.
protonnya ada 9, elektronnya ada 10. Jadi, dia jadilah ion bercas negatif. Macam tu. Itulah ion negatif terbentuk apabila menerima elektron. Kalau positif, apabila dia menderma elektron. Dia ibarat macam kalau you derma, you lah yang baik hati. You lah yang positif. Tapi cikgu tak cakap yang menerima tu negatif tak nak cakap. Tapi ibarat pepatah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Okey. Ini contoh lain. Tadi cikgu bagi contoh natrium kan. So ini contoh untuk magnesium. Magnesium dia ada 2 elektron lebih. Jadi dia dermakan 2 elektron dia. Dia dermakan 2 elektron dia. Okey. Dia jadi 2 positif. Kalau derma 1, positif 1. Derma 2, 2 positif. Derma 3, 3 positif. Macam tu. Okey. Kalau ion negatif pula, okey, berapa banyak yang masuk? Masuk 1. Okey, negatif 1. Kalau 2 elektron yang masuk, 2 negatif. Kalau 3 yang masuk, 3 negatif. Tapi jarang 3 yang masuk. Biasanya 1 dengan 2 je. Cukup. Okey. Next. Rasanya sikit dah nak habis dah. Isotop. Okey. Apa yang awak perlu tahu isotop ni? Isotop proton dengan semua atom. Kita tahu atom proton dengan neutron dia sama banyak. Tetapi kalau untuk isotop, okey, atom dia, proton dia sama. Neutron dia tak sama. Proton sama, neutron dia tak sama. Maksudnya dia unsur yang sama. Cuma dia punya bilangan neutron kat tengah-tengah tu tak sama. Terlebih. Kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang. Tapi biasanya lebih lah. Okey. So contoh kat sini kita ada hidrogen 1, hidrogen 2. Hidrogen 3. Di mana biasanya paling banyak hidrogen hidrogen 1, proton dia 1, elektron dia 1, neutron dia kosong. Kalau hidrogen 2, proton dia 1, elektron dia 1, neutron dia 1. So ini yang biasa. Kalau macam contoh karbon, yang bezanya dekat sini, ni bilangan neutron dia. Tapi dia masih karbon tau. Dia masih lagi karbon. Dia punya ciri fizikal, ciri kimikal dia semua sama, masih lagi sama. Cuma dia punya bilangan neutron dia yang berbeza. Dia masih lagi karbon. Okey. Isotop. Isotop ditulis dengan nukleon sahaja. Okey. Nukleon adalah hasil tambah proton dengan neutron. So nombor nukleon adalah jumlah. Nampak? Jumlah proton dan neutron dalam nukleus. So contoh kat sini. Kalau hidrogen 1, proton saja ada. Hidrogen 2 ada 2. So that's why disebut sebagai hidrogen 2. Kalau hidrogen 3 disebut sebagai hidrogen 3 sebab ada 2 neutron, ada 1 proton. Kita tulis dia berdasarkan jumlah bilangan proton dengan neutron dekat nukleus. Nukleus kat tengah-tengah tu. Proton dengan neutron duduk sama-sama dekat tengah. Hasil tambah dia kita panggil dia sebagai nukleon. Okey. Isotop tak payahlah. Sejarah. Okey, kegunaan ni biasanya soalan boleh tanya kertas 1 Soalan tanya kertas 1, dia punya kegunaan, dia bagi contoh. Okey, apa kegunaan dia? Okey. Radioisotop yang ini just ayat-ayat je. Kita tengok dia punya kegunaan.
Kegunaan dalam perubatan. Kita guna kobalt 60 untuk bunuh sel kanser. Dia bagi radiasi. Okay. So, radiasi tu dia boleh bunuh sel kanser. Kalau dalam makanan, kita guna kobalt 60. Macam tadi, kobalt 60 untuk perubatan ada untuk bunuh kanser. Kalau untuk makanan, kobalt 60 ni dia guna untuk bunuh mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan. Okey. Dalam pertanian kita ada fosforus 32. Okey. Yang ini dia suntik dalam akar tumbuhan untuk kaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Ini untuk kajian lah dalam bidang pertanian. Kemudian ADN. Sikit je contoh dia bagi. Sebenarnya banyak lagi contoh. Isotop ni, ada isotop kita boleh guna untuk detect berapa umur fosil. Apa dia? Cikgu tak ingat. Padahal cikgu ajar itu kimia tingkatan 4. Kimia tingkatan 4 ada. Untuk mengkaji umur fosil ada lagi. Alah, muka surat berapa ni Yang untuk fosil tu kita guna karbon 14. Karbon 14 dia guna untuk menentukan umur fosil. Kalau orang jumpa fosil yang lama kita nak tahu berapa umur dia kan, dia orang akan guna karbon 14. Okey. And then dia ada lagi satu tau yang untuk ubat thyroid tu. Tapi tak ada kat sini. Okay. So, cikgu rasa sampai sini kita punya lesson. Sebelum kita habis, kita buat quizzes sikit lah. Lepas habis quizzes, kita habis kelas. Okay. Macam cikgu sikit hari ni. Sebenarnya, dah dekat seminggu cikgu sesama. I don't know why. Apalah nasib. Okay, so hari ni kita buat quizzes lah pula. Boleh? Sekejap, mana tadi? My library. Mana ya? Tingkatan 4. Okey, sains tingkatan 4. Pengelasan unsur. Kita ada unsur dan bahan, pengelasan unsur. Ini banyak ni, 20 soalan. Sekejap, korang nak yang 20 soalan ke? Sekejap, pasal pengelasan unsur ni. Pengelasan unsur ni macam tak banyak sangat. Ni ada 14 soalan. Sekejap, kita tengok soalan dia. Kita ambil yang 14 soalan lah. Tak adalah banyak sangat. Okay. Kita start as a live quiz. Klasik sudah. Bersiap sedia ya dengan quizzes. Mana ni? Kenapa tak nak keluar? Kejap. Apa saya slow ni? Kejap. You all dah ready. Tapi cikgu punya laptop ni tak ready lagi ni. Mana hilangnya? Astaghfirullahalazim. Okay. Kalut lah cikgu pun. Okay. Sedih tengok dia loading lambat kan. Kasihan korang. Tak, cikgu pasal dia nak masuk juga. Okay. So, boleh masukkan.
Join. Okay. Join a queen. Join a game. Tak ada siapa masuk lagi. Siapa yang dah ready sangat tadi? Enter code. Boleh masuk tak? Oh, dah orang masuk kejap Cikgu pun nak masuk juga. 914 361 361. Okay. I'm in. Baru 2 orang yang masuk. Campur cikgu. Campur cikgu. 3 orang. Nurin dah masuk. Alia dah masuk. Mana yang lain? Cepat masuk. Cepat masuk. Cepat masuk. Cepat main. Cepat habis. Cikgu tak nak yang kamu. Cikgu nak yang colour pink. Mana comel? Yang ini ke? Yang ini. Tapi ni dia masam. Okey, 6 orang dah masuk. Okey, so dah cukup 6 orang. Ada lagi ke yang belum masuk? Tak apa, cikgu start je. Cikgu start Boleh start Okey, game mode. Okey. Cikgu start. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Kuat Hmm. Hehehehe. Siapakah yang dapat menandingi saya? Bangga kejap. Salah. Hmm. Dan tadi daripada Zara, saya datang.
salah juga. Nukleus. Then question 2. All done. Okay, I'm finished. Kita tunggu yang lain dulu. Okay. Nampaknya Nurin, Darwisha dan Yasmin. Okay. Okay, Nurin. Nurin belum siap lagi. Darwisha, Yasmin dah siap. Alia dah siap. Piazza pun dah siap. Okay, Jidah sikit lagi. Nurin sikit lagi. Nurin di tempat kedua sekarang ni. Okay. Not bad Nurin. Tinggi markah awak. Okay, Jidah. Cepat sikit dia. Cikgu tunggu. Cikgu pun main, cikgu. Cikgu ada tu. Cikgu dia lah comel. Cikgu pun main. Tapi still ada salah jugalah. Okay. Cikgu mestilah nak masuk juga tengok siapa yang dapat menandingi cikgu. Buat masa sekarang masih belum lagi dapat menandingi cikgu. Mesti Nurin tinggi. Nurin tinggi. Iyalah, dia pandai. Sekejap, cikgu screenshot lo. Okay. Dia. Atau Yasmin. Okay, habis. So, nombor 1 cikgu, nombor 2 Nurin, nombor 3 Darwisha. Okay, so ini dia punya peratus markah. So, Alhamdulillah cikgu tengok mostly 80% dapat jawab lebih separuh daripada soalan dengan baik. Alhamdulillah. Okay. Hari ni saya tak bijak. Kenapa tiba-tiba tak bijak hari ni? Okay, sekejap. Cikgu nak tengok soalan yang paling banyak orang salah. Soalan apa ni? Which are the following? Atom. Atom ni satu saja. So, atom ni kalau dia sebut hidrogen, okay, dia adalah atom. Kalau dia sebut hidrogen gas ataupun gas hidrogen, itu molekul. So, kat sini terus hidrogen dengan helium. Next, soalan yang banyak salah. Soalan ni. Berikut manakah molekul? Sama lebih kurang macam soalan ni. Okay. Air molekul. Karbon dioksida pun molekul. Next, soalan yang banyak salah. Oh, ni soalan lah ni. Dengan cikgu-cikgu salah. Cikgu salah soalan ni. Dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey. Jawapan yang sebenar seorang dapat jawab betul. Darwisha jawab betul. Dia adalah sebatian. Cikgu banyak kali sebut tadi pasal sebatian ni. Okey, sebatian. Sebab sebenarnya sebatian terbahagi kepada dua. Molekul dengan ion tu adalah sebatian. Macam tadi kalau awak perasan, cikgu ada tulis sebatian molekul, sebatian ion. So maksudnya bila bergabung dua benda, okey, dia boleh jadi molekul, dia boleh jadi ion. Okey. And then soalan nombor 13. Oh, ni dalam satu atom yang neutral, bilangan elektron sama dengan proton. Proton dengan elektron dia sama. Bukan dengan neutron. Neutron boleh jadi berbeza kalau dia isotop. Okey, settle. Kejap cikgu nak screenshot dah. Control. Print screen. Okey. Kita letak kat mana? Kita letak dekat pin. File, new.
Hafiz. Okay. Mana tadi? Oh, kat sini. Okay, stop share. Stop presenting. Okay, so cikgu rasa sampai sini saja kita punya kelas. Kita akan sambung lagi kelas minggu hadapan. So, selamat berehat. Take care. So, dah balik kepada mood asal. Dah habis bertempur. Okay, I'm fine. Okay, so jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Take care, jaga diri baik-baik. Kes tinggi sekarang Pulau Pinang. Okay, stay at home. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, jaga diri baik-baik. Doakan cikgu cepat baik Penat dah cikgu sesama ni. Okay.